Kerusi Don Kajang mewakili Parti Keadilan Rakyat PKR Umum Menteri Besar hari ini. Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim berkata keputusan itu juga dipersetujui pimpinan Parti Pakatan Rakyat yang dimaklumkan dalam satu mesyuarat awal pagi tadi. Ahli Dewan Negeri Kajang telah meletakkan jawatan. Oleh sebab itu, kita telah mengadakan perbincangan untuk menentukan pertandingan kerusi tersebut. Dan Parti Keadilan yang dalam mesyuaratnya dan dipersetujui oleh Pakatan Rakyat akan meletakkan calon Parti Keadilan sebab kerusi itu sekarang dipegang oleh bekas kerusi itu dipegang oleh Parti Keadilan yang telah meletakkan jawatan. Itu satu. Jadi Parti Keadilan akan menyertai pilihan raya kecil di Kajang. Kedua, Parti Keadilan beserta dengan Pakatan Rakyat bersetuju untuk meletakkan calon yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon yang akan bertanding di Kajang. Sementara itu, Anwar pula sekali lagi menolak spekulasi bahawa beliau bakal menggantikan Abdul Khalid sebagai Menteri Besar. Keputusan kita ialah menumpukan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Kajang dan keputusan kita bersama untuk memastikan pimpinan Pakatan Rakyat seluruhnya bergerak menjadikan Selangor sebagai base yang kuat, menyokong langkah yang diambil dan prestasi baik kerajaan negeri Selangor sekarang untuk menjadikan dia landasan penting, membuktikan keupayaan kita untuk mengambil alih Putrajaya kemudian. Ketua Perbankan Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan laporan media mendakwa beliau akan mengambil alih jawatan Menteri Besar Selangor daripada Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Beliau menyifatkan laporan akhbar milik MCA Desta hanyalah satu spekulasi, memandangkan ia menjadi perbualan sejak dahulu. Meskipun dihimpit pelbagai isu mencabar mutakhir ini, Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim tetap positif dengan menganggap perkara yang berlaku itu lumrah dalam suasana politik. Beliau berkata proses itu dianggap biasa berlaku dan malah turut sama dihadapi pimpinan politik di negara lain seperti Thailand, Perancis dan Amerika Syarikat. Politik itu ialah satu proses yang mana mereka akan cuba menggalakkan diri mereka dikenali. Jadi oleh sebab itulah perkara ini berlaku. Jadi kita anggap ini sebagai sandiwara politik yang selalu digalakkan. Bukan di Malaysia saja. Di Thailand saya tengok ada, di Perancis pun dah ada sekarang. Di Amerika pun ada. Berikutan peningkatan wabak denggi yang semakin membimbangkan di Selangor, kerajaan negeri mengarahkan semua pihak berkuasa tempatan PBT untuk memantau kawasan hotspot yang menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim berkata hospital dan juga klinik juga diarahkan supaya menghantar laporan secara berkala untuk mengetahui jumlah pesakit yang diserang wabak denggi. We have asked all the PBT, especially in Subang Jaya, Petaling Jaya, Selayang and Kelang, to make sure that we look at the hotspots. There are the hotspots and the clinic, the doctors regularly report the death and those affected by dengue. We are on the top of that now. We like cooperation from the public, especially tidak membiarkan air bertakung. Speaker Dewan Negeri Selangor Hannah Hioh mengisytiharkan kerusi Don Kajang dikosongkan dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR harus mengadakan pilihan raya kecil dalam masa 60 hari.
Perkara itu diumumkan Hannah petang semalam dalam satu sidang media khas di Dewan Annex dan akan dimaklumkan secara rasmi pada SPR hari ini. Hari ini, 27 Januari 2014, saya telah menerima surat peletakan jawatan daripada Adun Kajang, YB Lee Chin-che. Beliau telah datang berjumpa dengan saya dan menyerahkan surat pelepasan keahliannya. Ini selaras dengan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor, Perkara 68, bahawa seseorang ahli Dewan Negeri boleh melepaskan keahliannya melalui surat di bawah tanda tangannya yang ditujukan kepada Speaker. Selaras dengan Fasal 5 Perkara 70 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor, sesuatu kekosongan luar jangka hendaklah diisi dalam masa 60 hari dari tarikh kekosongan itu berlaku dan saya akan memaklumkan secara bertulis kepada Suruhanjaya Pilihan Raya esok pagi. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa kerusi N25 Kajang telah dikosongkan pada hari ini. Sidang tergempar Parlimen perlu diadakan segera bagi menangani krisis dihadapi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, termasuk percubaan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk meningkatkan lagi kebencian perkauman dan keagamaan. Penasihat DAP Lim Kit Siang berkata tindakan melempar 2 bom molotov ke dalam kawasan Gereja Assumption di Lebuh Fakuha, Pulau Pinang dan tindakan menaikkan pemidang oleh pihak tidak bertanggungjawab perlu ditangani pihak berkuasa. Katanya sikap membisu Ketua Polis Negara juga dipertikaikan bagi menangani isu itu. Generasi muda di negara ini perlu berani dalam menepani kepentingan rakyat, khususnya dalam memperjuangkan hak rakyat dalam isu kos sara hidup yang tinggi, cukai barangan dan perkhidmatan GST dan jurang ekonomi. Adun Seri Setia Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, pandangan anak muda dalam memberikan respon berkenaan isu berkepentingan rakyat adalah penting untuk perubahan dalam lanskap politik negara. Esko Tetap Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan, Pembangunan Kampung Baharu serta Pemutihan Kilang Haram Yan Yong Hian Wah mendakwa akaun Twitternya digodam tanpa pengetahuannya. Beliau yang juga Adun Seri Kembangan berkata perkara itu disedarinya selepas dimaklumkan seorang ahli jawatan kuasa parti yang menghantar gambar mempamerkan akaun Twitter miliknya dengan satu kenyataan palsu pagi semalam. Status bertarikh 9 Januari itu mempamerkan kenyataan beliau menuduh PKR dan PAS tidak mampu menyelesaikan isu berkaitan ahli majlis. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC mendesak kerajaan pusat tidak melayan permintaan mana-mana pihak yang meminta pengecualian daripada melaksanakan sistem gaji minima RM900. Timbalan Presidennya Abdullah Sani berkata gaji minima ini wajib dilaksanakan kerana peningkatan kos sara hidup yang semakin menekan kebelakangan ini. Katanya MTUC sendiri akan membantah sekiranya ada pihak yang dikecualikan daripada pelaksanaan ini. Angkatan Muda Keadilan AMK menggesa supaya Kerajaan Barisan Nasional untuk menimbangkan tawaran Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memulakan konsensus nasional demi mengekalkan keamanan negeri ini. Ketua AMK Pulau Pinang Dr. Afif Bahardin berkata beliau mengecam tindakan mereka yang cuba menimbulkan keresahan kaum dan mengganggu gugat keharmonian kaum di negeri Pulau Pinang. Dr. Afif berkata tindakan menaikkan kain rentang, hasutan dan melemparkan molotov ke gereja di Pulau Pinang adalah satu perbuatan keji dan wajar dikecam semua pihak. 2 orang termasuk seorang bekas setiausaha politik bergelar Datuk ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam berhubung penyelewengan dana lebih 1.1 juta ringgit melibatkan 3 yayasan dan dijangka didakwa hari ini. Pengarah siasatan SPRM Pesuruhjaya Datuk Mustafar Ali berkata seorang lagi yang ditahan itu merupakan pengarah yayasan yang diketuai bekas setiausaha politik terbabit.
Tindakan terbaru Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengarahkan polis mengintip harga barang jelas tidak ada rasional dan menjatuhkan imej mereka. Ahli Parlimen DAP Bukit Mertadik